Hai pelajar, kita berjumpa lagi ya. So, hari ini cikgu akan bincang bahagian yang kedua berkaitan dengan ulang kaji pengajian perniagaan SCPM Penggal 2 berkaitan dengan bab pengurusan. So, dalam bahagian pertama kita dah bincang tentang maksud pengurusan dan juga kepentingan dia. Kita ada bincang 4 fungsi pengurusan iaitu 3P 1K, dan bahagian berikutnya kita ada bincang tentang konsep keberkesanan dan kecekapan. Okey. So hari ini kita sambung dengan satu lagi bahagian iaitu berkaitan dengan peranan pengurus, okey, iaitu menerangkan peranan pengurus dalam sebuah organisasi mengikut Mintzberg, iaitu antara perorangan, peranan bermaklumat dan juga pembuatan keputusan. Okey, dibagi kepada 3 ya. Okey. Setiap satu ni ada peranan kecil dia. Okey, so antara perorangan ni ada 3 peranan utama iaitu orang terpenting atau dipanggil simbol, figure 8 ketua, penghubung. Okey, peranan pengurus sebagai bermaklumat ada 3, pengawas, penyampai, jurucakap. Okey, peranan pengurus sebagai pembuatan keputusan, usahawan, pengawal, gangguan, pembagi sumber dan perunding. Okey, so 3 peranan utama dan 10 peranan kecil. Okey, so peranan kecil ada 10 ya. So soalan akan tanya berdasarkan yang utama ni. Okey, ataupun kamu diberi peranan kecil dan kamu diminta jelaskan. Okey. Alright. Apakah peranan sebagai antara perorangan? Okey, so pengurus mainkan 3 peranan utama, satu sebagai orang terpenting. Okey, orang terpenting maksudnya dia bertindak sebagai wakil organisasi. Okey, wakil untuk menghadiri majlis, merasmikan majlis dan sebagainya. Okey, so keyword dia wakil ya. Menghadiri majlis atau merasmikan majlis. Contohnya seorang ketua, okey, atau seorang pengurus menjadi perasmi majlis hari keluarga untuk syarikat. Okey. Ketua maksudnya dia bertindak sebagai pemimpin. Dia cuma mempengaruhi subordinat, okey. Dia adalah orang yang boleh diikuti, ada matlamat dan sebagainya. Okey, lepas tu berikan satu contoh, okey. Sebagai ketua syarikat perabot, seorang pengurus besar sentiasa memotivasikan pekerja supaya boleh mencapai matlamat. Okey. Penghubung maksudnya orang tengah. Okey, orang tengah antara organisasi dengan pihak luar. Okey. Tujuannya ada 2, untuk mendapatkan maklumat dari pihak luar dan juga memberi maklumat kepada pihak luar. Okey, ingat dia adalah interpersonal liaison officer antara syarikat dengan orang luar. Okey, contohnya boleh bagi contoh seperti seorang pengurus besar syarikat perabot bertindak sebagai orang tengah antara syarikat perabot dengan pihak kerajaan. Okey, itu penghubung ya. Okey, bermaklumat. Ada 3. Satu sebagai pengawas. Okey, monitor. Pengawas tugas dia adalah dia sentiasa peka terhadap perubahan persekitaran. Okey, dia kena tengok apa yang berlaku di dalam dan luar organisasi. Caranya boleh rujuk laporan yang diberikan oleh ketua jabatan. Okey, contohnya laporan pengurus pemasaran, pengurus pengeluaran. Okey, dia juga perlu rujuk pada maklumat dari persekitaran luar organisasi. Okey, membaca surat khabar, okey, baca laporan daripada majalah supaya boleh buat perancangan yang lebih baik. So maklumat ni penting untuk buat perancangan. Maklumat ni datang daripada sumber dalaman atau luaran. Okey. Contohnya seorang pengurus pemasaran, okey, merujuk pada laporan perubahan sosio budaya yang disediakan oleh agensi penyelidikan untuk membuat perancangan promosi. Okey. Penyampai maksudnya menyampaikan maklumat kepada pekerja. Okey, memberitahu maklumat kepada pekerja. Caranya dengan menggunakan mesyuarat, okey, pembentangan dan sebagainya. Okey. Maklumat ni dapat dari mana? Dari luar, disampaikan pada orang dalam. Okey. Contohnya, katakan pengurus pemasaran mendapat maklumat terkini tentang penyakit COVID-19. So, dia menggunakan mesyuarat untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan wabak tersebut. Okey. Jurucakap. Jurucakap ni sampaikan maklumat kepada pihak luar organisasi. Tadi dalam ya, yang ni luar. Dapat info dari dalam, sampaikan pada orang luar. Itu dipanggil jurucakap, spokesperson. Okey. Contohnya mengadakan sidang media. Okey. Sebagai contoh, seorang presiden syarikat perabot
menyampaikan maklumat kepada pihak luar organisasi, contohnya pihak media berkaitan dengan prestasi kewangan syarikat. Okey, ataupun pelancaran produk baru. Itu dipanggil juru cakap. Okey. Alright, pembuatan keputusan ada 4 dia, iaitu usahawan, pengawal gangguan, pembagi sumber dan perunding. Okey. Usahawan maksudnya dia mampu mencipta idea baru. Dia menggunakan sifat kreatif, cipta sesuatu yang baru, inovatif, ubah suai apa yang sedia ada. Okey. Contohnya untuk kembangkan perniagaan. Okey. Seorang pengurus pemasaran menggunakan idea baru untuk mencipta program promosi yang lebih baik. Okey, menggunakan sifat kreatif untuk cipta produk baru dan sebagainya. Okey. Pengawal gangguan maksudnya dia berupaya menyelesaikan masalah dalam organisasi. Contohnya konflik antara pekerja, gangguan bekalan bahan mentah. So tugas dia adalah mengatasi gangguan. Okey, dipanggil pengawal gangguan. Disturbance handler. Okey. Pembagi sumber maksudnya dia berupaya mengagih sumber mengikut keutamaan dan kepentingan. Okey, contohnya pengurus besar syarikat, dia kena tahu jabatan mana yang perlukan sumber yang banyak, jabatan mana yang perlukan sumber yang sedikit. So dia perlu bijak mengagih sumber mengikut keutamaan dan kepentingan supaya tidak berlaku pembaziran. Okey. Perunding maksudnya dia bertindak sebagai juru runding dengan pihak luar. Okey. Contohnya rundingan syarat bekalan barang. Contohnya seorang pengurus besar syarikat perabot berunding dengan kesatuan sekerja berkaitan dengan insentif kewangan. Okey, itu adalah dipanggil perunding. Yang ini ada 4 dia. So, yang pertama, antara perorangan 3. Bermaklumat 3. Pembuat keputusan ada 4. Hafal fakta, 1 uraian, 1 contoh. Okey, belajar. Let's try some question. Okey. Jelaskan 2 peranan seorang pengurus bank sebagai antara perorangan. Okey, keyword dia jelaskan. So, ada fakta, ada uraian, ada contoh. Okey. Kaitkan dengan pengurus bank. Okey. So, antara perorangan, yang pertama ialah orang terpenting, yang kedua ketua, yang ketiga penghubung. So, dia minta 2 aja. Okey. Orang terpenting. Pengurus bank mewakili organisasi atau bank untuk menghadiri majlis perkahwinan. Okey, subordinat. Itu menunjukkan peranan dia sebagai orang terpenting. Ketua memberi dorongan, lepas tu berikan contoh. Okey. Uraikan peranan pengurus sebagai pembuat keputusan. Terbalik ya, uraikan 2 peranan pengurus sebagai pembuat keputusan, ada 4 kan? Kamu diminta berikan 2. Contohnya usahawan berupaya mencipta idea baru. Okey. Lepas tu yang kedua sebagai pengawal gangguan. Pengurus berupaya menyelesaikan gangguan dalam organisasi seperti konflik antara pekerja. Okey. Jelaskan 2 peranan pengurus sebagai bermaklumat. Jelaskan so make sure ada fakta, uraian, contoh. Okey. Apa keyword dia? 1, pengawas. Yang kedua, penyampai. Yang ketiga, juru cakap. Juru cakap dari dalam ke luar ya. Penyampai dari luar ke dalam. Okey. Pengawas dia peka tentang persekitaran. Okey. Ada kalanya kamu diberi fakta, kamu diminta jelaskan. So, kena bagi 1 uraian dan 1 contoh. Penghubung ni orang tengah. So, berikan 1 contoh. Yang ni pun sama. Okey. Nombor 3, tak perlu uraian. Senaraikan 4 peranan pengurus sebagai pembuat keputusan, just sebut saja. Okey. Iaitu usahawan, pengawal gangguan, pembagi sumber dan juga perunding. Jadi kamu dapat 4 markah. Okay, so that's all lah. So selamat mencuba dan make sure hafal fakta dan bagi uraian yang sesuai dengan contoh yang sesuai. Okay, pelajar, selamat berjaya. Bye.